lepas COVID ni ataupun masa COVID ni. Jadi sila Tuan Syamsul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah. Terima kasih banyak diucapkan kepada pengurusi acara, barisan div-div kehormat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan nak cakap kedah suka hatilah, tak ada saya marah. Ada tuan-tuan cakap lah kau bengkok kau, lurus kau, bangis kau, okey, tak ada masalah. Kan kita tak ada masalah, kita hidup dalam kepelbagaian kan, kita boleh terima, tak ada masalah. Saya macam itulah kan, saya cakap KL pun bunyi Negeri Sembilan, saya cakap Kedah pun bunyi Negeri Sembilan, nak buat macam mana kan. Jadi bak kata soalan yang ditanyakan tadi, tapi sebelum start tu saya nak beritahu juga lah, kita ni buat kata malam ni kita buat Google Meet kan. Bila buat Google Meet tu kan, buka lah kamera, tapi tutup kamera buat apa kan, tutuplah audio. Pencadah kan kalau buat Google Meet, kalau kita tutup kamera, contoh ayat kan, biarlah nampak muka. Cuba kalau saya ceramah, saya tutup kamera, apa rasa? Macam tu lah. Takkan nak bagi alasan, tak cukup data Ustaz, malulah kita kan. Biarlah kita buat ni kan, nampak tu nampak lah, kata adalah orang kata rasa kan, ada feel, nampak muka masing-masing kan. Macam tu lah lebih kurang. Tapi itu pulang lah tuan-tuan, saya cakap ya, kalau tuan-tuan tak nak buka suka hati lah, nak macam mana kan, dah bang saudara lagi, macam tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian, sebenarnya dalam hidup kita ni tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang sebelum COVID ke, selepas COVID ke, keadaan dia sama. Maksud saya sama tu adalah, itulah di keluarga kita. Cuma tinggal lagi bagaimana cara kita nak membawa keluarga kita dalam tempoh itu. Kalau merujuk pada Kamus Dewan, keluarga itu memberi maksud seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak. Itu Kamus Dewan. Macam tu juga bila ada COVID. Cuma tinggal lagi mungkin berkurang. Sebab mati seorang, mungkin macam tu. Kan? Dek COVID punya hal kan. Tapi ada juga yang berkekalan. Tak mati pun. Alhamdulillah. Sebab belum ditakdirkan, belum sampai masa dia. Bukan kira SOP tak SOP tuan-tuan. Kalau dia nak kono kan, ikut SOP pun kono juga. Ya. Tu yang sekarang ni ada yang grup-grup yang lahir salah hari bulan tu. Yang buat kenyataan lah, budak-budak yang kena vaksin akhirnya mati juga. Tolonglah, janganlah menyamak-nyamak ni. Dalam masa orang tua-tua dulu kata, kalau tak boleh nak menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Macam tu ya. Kan? Maknanya kita kalau boleh kita senangkan orang, senangkanlah. Manakala bila sebut tentang bahagia pula, kalau kita cerita keluarga bahagia, bahagia ni bermaksud suasana yang tenang, aman serta gembira. Sebut saja tentang keluarga bahagia, dah terbayang dalam otak kita ni, dalam kotak pemikiran kita ni, bahawa kehidupan satu keluarga yang bebas daripada gejala sosial, mengamalkan corak hidup yang berlandaskan disiplin, tapi wujud di dalamnya sifat kasih sayang yang amat tinggi dan saling menghormati. Apabila kita hidup dalam syurga, kehidupan berumah tangga, maka akan lahirlah generasi-generasi yang mempunyai modal insan yang berkualiti. Mana walaupun kita dalam COVID-19, kita dapat sembahyang jemaah sama-sama. Kita dapat berkeluarga bersama-sama, berjemaah dalam segala aktiviti yang kita boleh buat dalam rumah kita. Begitu juga, keluarga ni merupakan satu institusi yang penting dalam negara kita, yang berperanan sebagai penyumbang terpenting kepada kesejahteraan dalam masyarakat sekaligus menyumbang kepada keharmonian negara. Kalau keluarga beramuk, bergaduh, kan? Macam mana kita nak bagi negara kita ni aman sejahtera? Betul tak? Jadi, institusi keluarga ni penting untuk membina keluarga, untuk jadi keluarga yang penyayang, bahagia, sejahtera, pengurusan yang mantap dari segi jasmani dan rohaninya, pemantapan nilai murni sebagai asas pembentukan identiti. Begitu juga aktiviti, saya kata aktiviti bersama tadi. Kita sembahyang berjemaah bersama-sama. Kemudian kita bawa anak-anak kita, keluarga kita pun sama-sama bagi bantuan pada jiran yang kena COVID misalnya.
Kita buat aktiviti bersama-sama, bersihkan rumah, kemas rumah, bangun tidur masing-masing, kemas katil masing-masing, rekreasi, riadah. Kadang ada yang sukan berjoging sama-sama. Tak tahulah, Kedah belum boleh lagi kot. Seremban dah, Negeri Sembilan dah fasa 4 ya. Jangan marah ya. Kena jangan cemburu pula. Itu dah. Dia mungkin seorang berjoging, seorang naik basikal. Tapi kalau dah masing-masing sukan ni membadak katil-katil tu, tak sukan membadak. Tu tidur. Tidur dia tak bersukan, tuan-tuan. Ya? Jadi itulah dia. Jadi makna kata, carilah jalan untuk aktiviti bersama. Sebab, makna walaupun sebelum COVID maupun selepas COVID, itulah keluarga kita. Ya? Masak lemak dengan kelapa, kelapa dicari oleh si koro. Cintai ibu bapa, sayangi bapa, pastilah hidup aman sejahtera. Buah naga masak merah, sedap dimakan bersama pun cicah. Dengan mak ayah kita janganlah marah-marah. Takut di akhirat terima musibah. Daun pandan wangi baunya. Boleh dibuat bunga rampai. Tolong menolonglah sesama keluarga. Hubungan erat, ukhuwah tercapai. Makna kata, walaupun dalam tempoh PKP, walaupun dalam tempoh lockdown ni, kita tetap jaga hubungan baik antara satu dengan lain demi untuk membina keluarga yang bahagia. Macam malam ni kan, anjuran program yang baik ni nak mengeratkan hubungan dalam keluarga yang kita buat ni kan. Satu hubungan, satu usaha yang baik dalam memantapkan hubungan antara kita semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seorang papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Apa diharap masa depan? Doa keluarga, memohon restu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz atas soalan yang pertama tadi, jawapan yang pertama tadi. Banyak pantun daripada orang Negeri Sembilan ni. Alhamdulillah, lebih kurang orang Kedah juga. Cuma untuk soalan yang kedua ni Ustaz, kita biasalah kalau nama keluarga ni dalam tu ada isteri, ada suami, dia ada anak kan. Cumanya mungkin dalam situasi sebelum COVID ni, kita nampak dia punya perbezaan tu. Kalau terutamanya pada kami-kami yang bekerja ataupun pada keluarga yang bekerja kan, suami isteri yang keluar nak bekerja, dia punya make up dia lain macam sikit. Tapi sekarang ni semua duduk di rumah. Suami di rumah, anak di rumah, isteri di rumah. Kira daripada malam, siang, semua dia pakai baju dinosaur tu. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi tips lah untuk orang kata apa, pelbagaikan situasi untuk terus romantis di rumah. Kemudian dengan anak-anak pun kita makin erat, tak adalah nak jadi dinosaur sangat, nak jadi harimau sangat. Jadi sila Ustaz, mungkin boleh bagi tips sikit kat kami. Inilah. Bagaimana nak jadi romantis? Macam mana nak jadi ni, tak pernah mengelakkan. Baju kelawar tak ada masalah. Pakailah baju ni, baju kelawar kan. Nak pakai, nak jadi lembaga tak ada masalah. Tapi caranya macam mana cara kita nak tu jadi sweet. Macam mana cara kita nak kekal romantik kan. Jadi untuk menjadi lelaki dan perempuan romantik ni ada banyak kaedah. Kan antara tips lelaki dan perempuan nak jadi romantik ni, paling popular adalah pertama kita kena ada dulu dalam diri sebelum nak jadi romantik ni. Penyabar dan penyayang. Macam mana nak jadi lelaki dan perempuan romantik ni? Sebenarnya berkaitan dengan perbuatan kita. Dia tak main cakap je, kena dengan perbuatan. Tak susah pun nak jadi suami ataupun isteri romantis ni. Cuma ada rasa malu kadang-kadang. Mungkin tak tahu macam mana nak mulakan. Nanti kan kalau buat kan tiba, buang terbiat ke. Buang terbiat, abang ni nak mati ke orang tua ni? Tak. Bila dia cakap baru buang terbiat ke? Bukan buang tabiat. Bukan buang terbiat. Tapi nak buang tabiat lama. Nak ganti dengan tabiat yang baru. Macam tu jawapan dia. Jadi antara ciri-ciri lelaki dan perempuan yang romantik itu, pertama, dia memiliki cara untuk memuji. Maknanya ada cara dia nak puji kan. Jadi dia tahu dah si isteri dia ni, you ni nampak lawa lah. Atau dia tahu dah kita nak mati. Dia tahu dah. Maknanya kita kena cakap tu bahasa yang mungkin biasa lah. Dia faham lah. Kita tahu trik. Hui, sedap betul lah awak masak. Mungkin macam tu. Dia dah. Yang tu dia biasa dengar. Tapi bila dia dengar tu dia happy. Kemudian sentiasa cari cara dan masa untuk bersama. Lepas tu pandai bergurau. Kemudian pandai membuatkan pasangan kita dia rasa bahagia. Tu yang penting. Dan begitu juga apakah ciri-ciri lelaki atau perempuan yang romantik ini sebenarnya? Yang pertama, dia akan memberikan perhatian yang lebih kepada pasangan dia. Kan? Macam dalam bab, tolonglah, Abah nak cakap dengan Umi ni kan. Nampak? Cakap dengan anak tu. Sekejap lah, bagi Abah cakap dengan Umi dulu.
Abang tak boleh kalau abang tak cakap dengan Umi kau ni. Hati abang rasa lain. Macam tu. Kan? Yang isi pula, bagilah mama nak bersera dengan bapak kamu di sekejap. Okey? Nampak? Makna kata gunakan ayat-ayat tu. Kemudian sentiasa berhubung melalui telefon. Kan? Walaupun kita kat luar pun, kita cakap, kita baru keluar je. Abang dah nak sampai tempat kerja dah. Oh ya ke bang? Alah, abang ni setiap kali nak beritahu. Abang tak boleh. Abang kena beritahu kat isteri abang. Rasa lain macam kalau abang tak beritahu. Contoh kan? Mana sentiasa berhubung. Kemudian keluar dating macam loving couple. Keluarlah berdua. Sekali malam anak dah tidur, keluarlah raun taman kan. Macam tu. Kemudian buat kejutan untuk pasangan. Nampak ni sayang. Abang hadiahkan apa ni? Ya Allah, iPhone 13 bang. Biar betik, dia kata. Abang, mahal ni bang. Dia buka sekali kosong. Tak, abang bulan ni abang bagi kotak dulu. Isi belum lagi. Dia kata, itu cari pasal namanya. Jadi makna kata jangan bagi harapan palsu. Jadi makna kata itulah dia. Buat kejutan untuk pasangan kita. Kemudian kerap memuji pasangan kita. Pujilah. Nampak lain macam lah. Kurus sikit ke? Abang dia agak lah. Padahal saya lebar macam itu. Tak betul ni. Sini bukan abang kata nak ambil hati kamu ni. Betul ni. Ya ke bang? Dia pun pergi pancemin. Yalah. Dia pula perasaan. Nampak tak? Makna kata kita cubalah pandai. Kemudian hormat pasangan. Hormat pasangan makna semua jangan makan dulu. Selagi ayah tak sentuh makanan, jangan makan dulu. Hormat ayah. Okey? Nampak macam tu. Yang ayah pula, nantilah dulu. Macam mana abah nak makan? Kalau mak kamu tak ada. Nampak? Itu keedah dia. Kita kena pandai beli jiwa ni. Kan? Barulah malam tu boleh pergi mancing. Jadi kena pandai. Kan? Kemudian, pandai memujuk. Kalau dia merajuk ke apa semua, tahu dah ayat apa kita nak pakai. Apa deposit nak bagi. Apa deposit nak bagi, tuan-tuan. Kan? Hari ni awak tak ada Shopee ke? Ada kak, tapi tunggu dia cakap, apa tak cakap? I'm here. Abang ada kan? Apa barang nak beli? Berapa tak cukup? 125. 125 bengat kan? 20,000 tadi. Mana abang transfer? Malam tu kau pergilah mancing, kau tak balik pun tak apa. Tak ada hal, tuan-tuan. Itu antara ni. Kemudian, selalu bergurau senda. Menjadi pendengar yang setia, itu pun penting. Nak jadi romantis ni pendengar yang setia dengar. Oh ya ke? Apa tu? Ya Allah. Ya ke? Dia mesti ada ekspresi muka. Tu baru pendengar yang setia. Ya Allah. Kenapa dia buat macam tu? Itulah. Tak faham kan dia. Itulah. Kalau abang jadi siapa, abang pun tak faham macam tu. Cik nampak macam kita support dia tu. Walaupun kau tak faham cerita dia sebenarnya. Tapi, cubalah buat-buat macam kau faham. Macam itulah. Dan begitu juga, jangan lupa tarikh-tarikh yang istimewa. Birthday, anniversary, ingat tarikh tu. Sebab dia bukan boleh orang perempuan ni. Kita ni orang lelaki ni memang takkan ingat benda tu. Melainkan kau buat reminder dalam telefon. Tolong kaji tu, benda tu dah save. Jangan time tu lah telefon kau kena format. Pitam weh, kau jangan main-main. Orang perempuan, kau lupa tarikh tu, siap lah kau kan. Jadi itulah antara yang kita boleh buat. Buah salak baru dipotik, buah duku, buah delima. Ada banyak wanita cantik. Cuma kamu yang aku cinta. Cakap macam tu kat dia. Jalan-jalan ke Pulau Manggis. Banyak rumah berbaris-baris. Biar mati di hujung keris. Asal dapat isteriku yang manis. Macam tu cakap dengan dia. Nampak? Barulah power. Ketasik cini meradah lumpur. Anak gajah di atas titi. Malam-malam tak dapat tidur. Terbayang wajah kekasih hati. Macam? Sampai salin tak? Itu kena jual kat bini kita malam ni. Kan? Kalau mahu menanam tabu, tanamlah doket pepohon jambu. Kalaulah kau cinta padaku, sebutkanlah saja I love you. Jam. Sampai salin tak? Tu kena cakap tentu dengan isteri kita. Sebab apa? Orang perempuan ni kita cuba bagi madah sekali kan. Biar kering air di laut. Terbakar seluruh tambelantara. Namun untuk lupa pada kau, wahai isteriku, tidak sekali-kali. Gila. Kembang gula di dalam perigi. Ramai yang lari menyangka hantu. Kemana juga pun isteri abang pergi, abang kan selalu rindu padamu. Alamak, power betul-betul malam ni. Sampai salin tak? Ni golak-golak tak? Tapi salin tak? Ni pantun power-power malam ni bagi ni. Kan? Hati senang diundang bersama. Sahabat yang lama sedang dinanti. Adakah ini artinya cinta? Jauh di mata, dekat di hati. Bila pergi khusus kan,
Bila berjauhan sebab PKP, itulah ayat dia, kan? Jadi itulah antara benda yang kita boleh buat. Makna kata bercakap dengan bahasa-bahasa yang baik. Sebab Nabi pesan apa? Dalam khutbah terakhir Nabi, kata Nabi, berlemah lembutlah dengan isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Makin menarik nampak pantun-pantun yang dibagi tu. Cuma tak sempat nak salin lah semua ni. Tadi kita bercakap pasal suami dengan isteri, Ustaz. So sekarang ni kalau Ustaz boleh bagi tips sikit untuk sebagai ibu, sebagai ayah kepada anak-anak yang sekarang ni dengan PDPR-nya kan. Kadang-kadang silibus yang kita tengok pun zaman kita tak pernah jumpa. Kan? So sekarang ni semua mak ayah kena jadi cikgu di rumah. Jadi kebanyakannya memang jadi harimau lah, jadi macam-macam. Kita nak tahan benda tu ataupun nak ni macam mana Ustaz? Kalau boleh bagi tips sikit lah. Saya nampak isu ni sebenarnya adalah isu yang memang susah lah nak cakapkan. Sebab apa, ini adalah isu semua orang. Isu semua orang yang mana kita semua mengalami kemelut yang sama. Yang mana dalam pada masa kita mempunyai kebanyakan kita ada kerjaya masing-masing. Dan bila ada kerjaya, kita kita terpaksa menghadapi satu keadaan kita kena jaga pula keluarga kita ni yang ada PDPR. Kita kena jaga anak-anak kita yang terlibat dengan PDPR. Ini bukan satu perkara yang mudah. Dan ramai yang kata, saya bukan tak nak ajar anak saya Ustaz. Saya ni kerja. Jadi macam mana saya dengan kerja lagi nak ajar anak PDPR? Memang mustahil lah dia cakap macam tu. Jadi sekarang dalam hal ni, siapa suka ajar anak kau? Ceritanya sekarang, pastikan anak masuk kelas. Pastikan anak kita masuk kelas. Pastikan dia mengikuti kuliah kelas yang cikgu sedang ajar. Supaya mereka tidak ketinggalan. Yang itu tanggungjawab kita sebenarnya. Itu sebab dalam hal ni, saya suka sekali untuk bawa kepada kita semua. Untuk tinjau apakah sebenarnya tanggungjawab kita. Dan apa sebenarnya tanggungjawab kita dalam institusi keluarga. Bila kita sebut institusi keluarga, apa yang kita faham? Tanya balik. Apa maksud institusi keluarga? Maksud institusi keluarga adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara satu ahli organisasi dengan ahli organisasi yang lain. Makna kata, semua orang ada peranannya masing-masing. Kalau masing-masing tidak memainkan peranan, maka percaya cakap saya, semua orang tidak akan berjaya. Contohlah kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dalam bab pendidik anak ni, kita tengok institusi keluarga, kalau suami tak mainkan peranan, tentu takkan berjaya. Ataupun kalau isteri je main peranan, takkan berjaya. Kalau suami main peranannya, takkan berjaya. Semua kena main peranan masing-masing. Ini yang sebenarnya yang tidak berlaku dalam banyak keluarga. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Semua serah pada isteri. Kan? Semua serah pada isteri sebab apa? Kalau anda kata, ni tu kerja awak, saya ada kerja. Dia kata. Sedangkan suami pun ada kerja. Suami ada kerja, isteri pun ada kerja. Semua orang ada kerja masing-masing. Jadi kalau kita silap dalam menangani isu ini, maka tentu dia akan membawa kepada masalah yang lebih besar. Yang ini yang kita tak nak. Contoh paling senang lah, saya bagi analogi lah kalau nak bagi faham kan. Seorang perempuan bangun, dia tengok isteri tengok suami tidur lagi. Dia tidur lagi orang tua ni. Aduh. Dia terus pergi dapur. Sampai kat dapur dia goreng nasi. Sambil tu dia menjerit loudspeaker. Bangun! Pukul berapa dah ni PDPR ni? Dia jerit anak ada dalam bilik. Kemudian bila jerit anak ada dalam bilik, dengar bunyi. Yalah, macam tu. Yang tu ya dengan tidak. Isteri perempuan goreng, susun nasi goreng dekat meja makan. Sebab apa? Meja makan tu kejap lagi nak digunakan sebagai pusat utama PDPR. Betul atau tidak? Kebanyakan rumah meja makan jadi pusat PDPR. Jadi lepas tu bila dah sidang apa semua, dia tengok, bangun. Ya. Dia pun masuk dalam bilik air. Isteri pun mandi bersiap sebab isteri pun ada kerja. Bila isteri dia keluar daripada bilik air, tengok, tidur ke mati orang tua ni. Dia tengok lelaki dia tidur lagi. Dia keluar pergi, alangkah kecewanya seorang isteri bila dia nampak dekat meja makan nasi goreng tadi masih belum berusik lagi. Anaknya tak bangun lagi. Ketika inilah isterinya pergi ke pintu bilik anak dia.
Masa tu dia hantar pintu tu. Isteri ni berubah daripada seorang isteri misali menjadi isteri misalnya. Isteri misalnya macam mana tu? Tiba-tiba dia berubah jadi singa jadian. Bila jadi singa jadian, dia mengamuk lah, menjerit lah, bangun, mandilah pukul berapa, pop, kelang kabut, anak-anak pergi masuk bilik air, bersiap. Betul anak bersiap, tapi jadi lewat. Tertangguh makan. Silap-silap kelas pun tertunda. Terlewatlah anak masuk kelas. Lepas tu ayah dengan muka terpisat-pisat makan. Lepas tu dengan kelang kabut nak masuk kelas. Isteri pun nak masuk kerja. Suami nak masuk kerja. Maka pinggan tadi tertangkup aja dekat sinki. Bersepah tak sempat nak kemas. Lap-lap sikit-sikit je buat terabur. Jadi hati ni tak tenang. Kepala kusut. Puncanya apa? Puncanya ada ahli keluarga yang tidak memainkan peranan. Ini isunya. Tetapi kalau saya ubah keadaan yang kedua, saya kena bawa isu ni sebab inilah isu yang berlaku pada kebanyakan rumah tangga. Tapi bayangkan kalau isteri ni bangun bang, subuh bang, dah subuh dah ni. Bangun bang. Suami pun bangun, suami pun solat, isteri solat, dah sudah tu, isteri terus ke dapur goreng, tak payah jerit-jerit sebab ayah ni terus pergi ke bilik anak. Sebab sementara isteri tu masak tadi, ayah pergi ke bilik anak. Bapak tak payah jerit pun anak. Dia punya cakap tu jadi fatwa tu dalam rumah tu. Bapak tu cakap dengan anak ni. Bangun, subuh. Bangun. Terus bangun anak, siap. Jadi bila semua dah siap, semua mandi, semua duduk, makan nasi goreng, yang isteri tadi pun dah mandi, keluar, join sekali makan, semua basuh pinggan, kemas, elok. Betul tak? Semua jadi smooth. Kenapa? Kerana semua memainkan peranan masing-masing. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita sebut institusi keluarga, maka tentu semua orang kena mainkan peranan masing-masing. Tapi, kalau ada yang tidak memainkan peranannya, maka dia tidak akan jadi institusi keluarga, tapi dia akan jadi keluarga saja. Kalau nak jadi institusi kekeluargaan, maka semua orang kena mainkan peranan masing-masing, barulah dia boleh dianggap sebagai institusi keluarga. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita nak macam tu, kita nak semuanya, nak kurang, nak pastikan anak-anak ni dapat pelajaran dengan baik dan kita dapat memainkan peranan kita dengan baik dan supaya semua jadi smooth, mudah, dapat menjalankan apa yang nak capai, apa yang kita nak capai. InsyaAllah tuan-tuan, ia hanya boleh dilaksanakan seandainya semuanya memainkan peranan masing-masing. Termasuklah kita ni dalam institusi apa? Dalam institusi pendidikan. Kalau guru saja main peranan, tapi mak bapak tak main peranan pun susah juga. Semua orang kena mainkan peranan masing-masing, barulah institusi pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Barulah anak-anak kita tu dapat kita pastikan mereka masuk kelas, dapat belajar. Sebab sekarang kita bukan tak tahu. Kan? Kadar kehadiran ke dalam kelas sangat membimbangkan dalam PDPR ni. Kan? Anak-anak jangan kata sekolah luar bandar. Sekolah bandar pun masalah. Not even 30% dia datang kelas. Kenapa jadi macam tu? Boleh pula mak bapak dia cakap, nak macam mana kan Ustaz? Kan anak saya ni lambat bangun, tengok bola malam tadi. Bayangkan tu, bapak boleh cakap macam tu dengan cikgu. Mana penghormatan kita? Manakah respect kita pada guru? Mana adab kita dengan guru, tuan-tuan dan puan sekalian? Inilah yang sebenarnya yang kita kena tahu. Jadi mak bapak, guru, semua pelajar-pelajar, semua kena mainkan peranan masing-masing bagi memastikan semua pihak dapat memainkan peranan ke arah memastikan institusi pendidikan kita dapat berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai matlamat seperti mana yang kita cita-citakan. Ini penting tuan-tuan dan sekalian. Kadang-kadang bila kita ambil gengan perkara ini, inilah yang menyebabkan apa juga yang kita nak capai menjadi gagal. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih atas pencerahan yang dibagi. Kita dah jumpa keluarga, kita dah jumpa suami, kita dah jumpa isteri, kita dah jumpa anak-anak. Sekarang ni isu yang sedang dimainkan di seluruh negara kita lah, khususnya dalam PKP ni merentas daerah dan merentas negeri lah. Jadi sebagai anak-anak, khususnya kita yang dah dewasa ni lah, dia nak balik tengok mak ayah dia, kemudian yang anak-anak kita pula nak balik kampung jumpa dengan tok, dengan wan dia kan. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi nasihat lah kepada para pendengar ataupun penonton yang tengok kita malam ni. Sebenarnya isunya apa dia yang sangat?
sebelum PKP pun boleh je balik, tapi tak balik juga. Tapi bila dah masuk PKP ni, itu pula yang dia mainkan. Jadi mungkin Ustaz boleh komen sikit lah. Itulah, sekarang-kadang orang ni buat alasan. Saya pun cakap itu sebelum PKP, kamu pun kau tak balik juga, kan? Sedangkan dulu ada peluang balik. Kenapa sekarang nak marah-marah dengan semua orang? Sebenarnya orang ni memang macam itulah penyakit manusia ni. Bila dah tercakik tekan mula nak menyalahkan orang lain. Sebenarnya dalam hal ini, sebenarnya itulah. Appreciate lah, hargailah masa. Ni masalahnya bila boleh balik kampung, dia pilih Langkawi pula. Kan? Dia pergi tempat lain. Dia pergi tempat-tempat percutian pula. Dia kata dah bagi alasan pula anak terkurung. Sedangkan dulu kata rindukan mak ayah. Kan? Jadi tolonglah tuan-tuan sekalian. Hargailah mak ayah kita ni selagi boleh. Kan? Sebab dalam hal ni sebenarnya kita kena ingat ya. Kes di negara kita hari ni dah naik balik semula. Semalam dah 11,000, 10,000 dah naik balik. Hari ni dah 12,000 lebih balik semula. Jadi kes kita ni masih tinggi. Jangan perasan ni dah okey. Jangan perasan dah okey. Masih lagi tinggi. 5 angka tau. Bukannya 4 angka lagi. 5 angka. Negara kita ni antara yang terburuk di Asia ni kes. Kita orang cakap ni. Antara yang terburuk. Nak salahkan pilihan raya sampai bila tuan-tuan? Ini perangai kita ni. Masalahnya. Kan? Lepas tu dah lah tak sepakat. Yang anti vaksin macam ni. Yang ni macam ni. Paning kepala. Jadi dalam hal ini sebenarnya apa-apa pun kesedaran yang perlu kita buat. Memanglah sebelum ni tak dapat jumpa mak ayah, kita redha. Kalau mak ayah kita dijemput oleh Allah SWT dan tahap kita tak ada, itu semua ketentuan Allah. Jangan kita sakit kepala, jangan kita mempertikaikan, mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Tetapi itu bukan bermakna kita masa untuk kita berbuat baik kepada mak ayah kita telah tamat. Walaupun mak ayah kita dah tak ada, kita masih lagi boleh bersedekah kepada dia. Kita masih lagi buat baik pada dia. Jadi apalah salahnya? Kalau mak ayah masih hidup, teruskanlah buat baik. Kalaupun kita tak boleh balik, teruskanlah kirimkan sesuatu untuk mereka. Teruskanlah bertanya khabar pada mereka. Teruskan menghubungi mereka. Sebab ada banyak cara berbuat baik pada mak ayah kita. Ini semua Nabi ajar. Kalau masih hidup, jaga hati dia. Kalau dia dah mati, bersedekah. Niatkan untuk dia. Tak ada masalah, tuan-tuan dan muslim. Ini semua doa. Doa yang kita boleh bagi pun satu benda juga kan. Kadang-kadang kita agama menyusahkan benda yang sana. Kan? Allah Ta'ala ni maha kaya. Allah Ta'ala maha adil. Jangan cakap, oh dunia ni kejam ya Allah. Kenapa aku tidak berpeluang melihat ibuku ya Allah. Walaupun setelah ia pun ini. Tak payahlah. Jangan kita mungut. Semua aturan Allah ni semua bukan sia-sia. Baca surah Al-Imran ayat 191. Dan kadang berdiri dan berbaring. Kan? Memikirkan. Allah Ta'ala tak jadikan semua benda ni sia-sia. Semua ada sebab. Tuan-tuan, potik sayur si daun bidara, makan bersama daun pegaga. Kasih ayah membawa bahagia. Kasih amak membawa ke syurga. Itu tak salah kita bertikai-petikai kan? Kan? Jaga mak ayah kita elok-elok. Kuih donat enak rasa. Banyak dijual di pasar malam. Bila anak kurang selera ibu berjaga siang dan malam. Betul? Mak ayah kita bersusah payah untuk kita. Apalah salah kalau kita ni tak berbakti kepada mak ayah kita? Berbakti kepada mak ayah kita selagi boleh. Pergi ke kebun memetik cili. Cili dia petik cari yang elok matang. Pengorbanan bapak kita besar sekali. Jasa dibalik. Budi di kona. Mana kata, kalau tak boleh kita menziarah, kirimlah duit. Yang hati orang tua tu. Apa susah? Kirim handphone. iPhone 13 nak keluar ni. Kau kirim dengan kat mak ayah kau tu. Kau mampulah. Kau tak mampu, bagilah benda-benda yang boleh meriangkan hati mak ayah kita. Banyak cara, tuan-tuan. Kan? Banyak cara. Cuba tinggal lagi kadang-kadang kita yang banyak berkira mak ayah kita. Kelapa tertiarap alo ke depan. Sabut perlu tidak kecukupan. Bapak bersiap segala kelengkapan. Menyambut anak-anak harapan. Mak ayah kita ni dia ready nak nyambut kita ni. Baliklah tuan-tuan. Ngadaplah mak ayah kita ni. InsyaAllah. Dia pun gembira nampak anak-anak balik kan. Bapak prihatin banyak memberi. Menjaga memelihara tanpa sengketa. Berjaya memimpin anak dan isteri. Keluarga bahagia. Membawa ke syurga. Ajar anak-anak kita. Hormat pada mak ayah kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat tuan-tuan, mak ayah kita jadi bahagia. Mak ayah kita digembira dengan kita. Dah lama tak balik. Sekali balik, janganlah berlenggang ni. Kau fikir menteri darah, ayo balik. Mak tak masak ke? Kau jangan macam tu. Bawa lah buah tangan. Biarlah mak tu happy, biar ayah tu happy kan.
Indah sungguh si gunung tahan. Kalau didaki sangat letihnya. Lapar dahaga rela berpayahan. Kasih mak ayah ni. Tak ada penghujungnya. So, buatlah baik-baik. Buatlah baik-baik. Layanlah mak ayah kita elok-elok. Memang tak payah balik lah pengusi pantun ini. Banyak pantun aku bagi ini. Bunga kemboja si bunga raya. Lembut upama sutera seribu. Sayangnya meluas alam maya. Itulah dia kasih ibu. Mak kita. Kita balik, kita tak minta dia masak pun memang dia masak. Tu mak kita. Kan? Jadi, tahuikanlah buat kebaikan pada mak ayah kita selagi mereka masih hidup, tuan-tuan. Dan kalau mereka tidak ada, teruskan berbuat baik, sedekah niatkan pada dia, doakan kesejahteraan dia, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pun memberikan ganjaran pahala kepada kita. Wallahu a'lam. Memang tak sempat nak jawab ni, Ustaz. Pantun banyak sangat. Okey Ustaz. Ustaz sebagai orang yang terlibat dengan masyarakat, dengan orang ramai. Jadi mungkin Ustaz lebih nampaklah suasana ataupun situasi hari ini. Jadi kalau boleh Ustaz tolong kongsi sikit, bila terjadi macam ni, COVID ni, sebenarnya apa hikmah kepada, khususnya kepada institusi keluarga, kepada masyarakat dan juga kepada semua kita hari ini lah, hikmah COVID itu sendiri. Sebenarnya kalau saya tengok daripada hikmah COVID ni, saya nak buka semua luas sikit lah. Tapi jangan ingat saya cerita politik tau. Bukan tau. Ni bukan cerita politik. Tapi saya nak cerita ada satu aspek lah. Kenapa kat parlimen orang makin hamun, bergaduh sesama sendiri? Kenapa? Orang ni cakap dia menjerit. Orang cakap menjerit, terutama yang ada line kat kepala tu. Kenapa? Apa pasal? Apa sebab? Itu pertama. Kedua, kita tengok dekat sekolah. Macam mana anak-anak budak-budak dah mula tak hormat guru. Betul tak? Masyarakat dengan masyarakat. Dia dah tak hormat sesama sendiri. Dia tak tahu penjiran sebelah kena COVID. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Ni sekarang, ni realiti berlaku masyarakat hari ni. Anak-anak tak hormat orang tua. Kan? Nampak orang tua kat luar. Itu bukan bapak aku buat baik dengan dia. Kenapa? Kita sudah sedang menghadapi satu krisis yang cukup besar dalam negara kita. Namanya krisis adab. Krisis adab sebenarnya. Itu, saya bukan nak cerita, saya kata tadi bukan cerita politik, krisis adab. Kita boleh tengok macam mana adanya pergaduhan, adanya pertikaian, adanya pertelingkahan sesama kita. Sedangkan kalau saya lah jadi Perdana Menteri, kalau saya katalah tak bersidang pun dekat parlimen, katalah tak bersidang, tak ada masalah. Saya panggil semua ahli-ahli parlimen tu datang rumah saya dekat Putrajaya tu. Panggil semua. Duduk sini sekarang. Sekarang saya nak beritahu kita ada peruntukan banyak ni. Cuba kita bincang sama-sama. Jaga penjarakan, pakai mask, nak tanya. Apa yang kita boleh tolong masyarakat kat tempat kita masing-masing? Cakap. Bagi cadangan, biar semua. Sekarang ni tak kira, kau parti mana tak kira. Kau kerajaan pemangkang tak kira. Sekarang nak pastikan masyarakat semua dapat manfaat. Kalau akulah Menteri Pelajaran, dah lama aku umumkan dengan ini, saya umumkan setiap pelajar akan diberikan tablet secara percuma, secara konsep pinjaman, skim pinjaman tablet. Yang mana setiap tablet itu setelah pun siap-siap didownloadkan buku teks mengikut tahun masing-masing. Macam tu. Dan saya arahkan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, pastikan setiap kampung dan taman perumahan dibekalkan dengan Wi-Fi percuma selewat-lewatnya bulan Disember 2021. Barulah betul kau nak uji keberkesanan PDPR. Ini lain pun tak ada. Kau pergi ke Kampung Nakal. Kan? Kau pergi ke Ian lah. Kau pergi ke Ulu-Ulu tu kau pergi. Ke Ulu Pilah tu kau pergi. Ke Pilah. Kau pergi ke Ulu Jelabu tu pergi. Orang lain pun tak ada. Budak-budak nak on kamera pun tak boleh, cikgu. Nanti habis data. Allahu Akbar. Sakit kepala. Barulah betul. Dasar IT kebangsaan dah berapa tahun? A few years back. Come on, man. Kan? Jadi itu sebab saya kata, dalam hal ni sebenarnya, lari daripada tajuk keluarga ni. Tak apa. Sikit je. Tapi tak apa. Itu sebab saya kata, hikmah dia banyak. Tapi, untuk keluarga kita, terapkan dengan nilai adab. Sebab sekarang,
Mak bapak, anak-anak ada masalah, tak cakap dengan cikgu. Mak bapak, anak-anak ni tak ada telefon, cakap. Cikgu, Assalamualaikum cikgu. Anak saya masalah ni, kenapa? Sekarang ni anak saya ada 8 orang. Bayangkan dalam susah-susah tu anak ramai. Anak ada 8. Ada gadget 1 je. Oh ya ke? Tak apa. Jadi cikgu akan beritahu dekat bahagian kaunseling. Kaunseling beritahu pada pengetua. Pengetua beritahu PIBG. Pengguna PIBG tu kalau tak boleh tolong budak-budak susah. Ingat senang aja di PIBG ni. Kalau PIBG tak boleh tolong, carilah wakil rakyat kawasan. Kalau wakil rakyat kawasan tak boleh tolong, suruh dia berhenti. Apa susah? Itu dia cara dia. Adab pada guru. Itu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Contoh katalah saya, tuan moderator, Abang Fakrul kita, Abang Lokman kita duduk kat satu kedai kan. Lepak kat satu kedai. Tiba-tiba lalu anak dara. Anak dara ni dia punya mic. Dia kata, tumpah lalu bang. Abang dia panggil. Saya langsung tanya, Bang Fakrul, tu anak siapa? Kenapa saya tanya dia anak siapa? Sebab adab dia. Nampak? Tapi kalau saya, Abang moderator, Fakrul dengan Lokman duduk kat kedai makan, ada seorang datang, woi, rumah kita kampung mana? Rumah kita kampung mana? Dia kata, tak tahu kau, pergilah cari sini. Walaupun kita tahu kita takkan cakap, walau pangkat kau setinggi langit, tapi kalau tak ada adab, maka tak ada nilainya di sisi manusia, mahupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata, adab ni penting. Itu sebabnya kalau adab ni, itu sebab orang Negeri Sembilan ni, dia ada sebut dulu, kata adat banyak kiasan. Dia tunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada kek kotor Melaka. Makan sirih mengenyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Nampak? Makna kata budi bahasa itu penting. Itu sebabnya dalam kita berbicara ni, jaga adab. Jaga budi bahasa. Kalau nak tengok hikmah COVID ni, COVID-19 datang menyorang tanpa kelibat musuh melanda. Seluruh dunia sedang berperang. Ujian dahsyat umat manusia. Berdini hari di atas perahu. Ribut melanda bertalu-talu. Rasa di hati ni Tuhan yang tahu. Seluruh negara berganding bahu. Dari mercu turun diperdu. Tiap saat langkah berhemat. Usaha dipacu, keluarga dipandu. Demi keluarga agar terus selamat. Makna kata, jaga keluarga kita. Kita dapat bersama dengan keluarga kita. Untuk memastikan keluarga kita kekal erat bersama. Kekal dalam berada keadaan selamat, sihat dan sejahtera. Walaupun dalam keadaan COVID datang melanda. Di balik bondong serata bumi, ada cahaya di balik mentari. Doa di pohon tak pernah berhenti. Agar perjuangan terus berdiri. Makna kata, teruskan usaha kita. Jaga SOP. Jaga penjarakan. Mudah-mudahan kita berjaya. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Jadi rasanya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada malam ni. Jadi ramai dah ustaz-ustaz penceramah yang bagi berkaitan dengan tips, dengan jadual asas dalam keluarga dalam musim COVID ni. Tapi dah kebetulan ustaz ada dengan kita malam ni. Jadi apa salahnya lah kalau ustaz boleh kongsi jadual asas daripada pagi sampailah malam, apa yang kita boleh buat untuk wujudkan ataupun eratkan hubungan kekeluargaan, dan seterusnya minta ustaz simpulkanlah tajuk kita pada malam ni. Jadi dipersilakan. Dia kalau kita ikut dari segi tips ni, cara kita ni, jadual ni, sebenarnya setiap orang berbeza-beza. Macam saya, kaedah yang saya buat dengan isteri, dengan anak-anak saya adalah saya tanya anak saya. Berbual dengan anak saya, macam mana masa yang dia nak. Jadi kalau dia cakap tu, itulah kalau boleh nak main game pagi sampai malam. Itu memang tu hasrat dia, tu cita-cita dia tu. Main game pagi sampai malam, tu cita-cita dia. Tapi kita bagilah pandangan kita pula. Boleh, tak ada masalah. Kau boleh lah. Kau berhenti sekolah tahu. Tak payah pergi sekolah pun tak apa. Saya cakap macam tu. Kan? Tapi makna kata kita ada give and take lah. Bila berunding, kita beritahu. Ada masa dia belajar, ada masa ni. Ingat apa Nabi sebut? Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Dunia dia ada peraturan. Tak boleh. Dan semua benda kalau berlebih-lebih dalam Islam tentu mudarat. Makan berlebih-lebih, mudarat. Tidur berlebih-lebih. Sampai terlupa minggu tu minggu yang keberapa. Lupa punya taruh. Seminggu tidur. Taruh mana tidur. Tidur ke mampu. Mana kata kalau dalam keadaan macam tu,
Makna kata, berlebih-lebihan tentu mudarat. Maknanya kita kena pandai menyusun keutamaan kita. Itu sebab saya kata dengan anak-anak kita, akhirnya setelah berbincang, kami bersetuju. Pagi, lepas subuh, anak saya dah bangun. Anak saya bangun subuh. Lepas subuh, mereka dah boleh ambil handphone. Sebelum start kelas, dia nak tengok, dia nak main game suka hati. Saya kata, tapi masuk je 7.30, dah stop main game. Dia nak masuk kelas, masuk kelas. Lepas sarapan, dia masuk kelas. Lepas masuk kelas, sampailah tengah hari. Pukul 2 habis kelas, maka semua masing-masing solat zuhur. Anak-anak saya berjemaah solat zuhur semua. Yang abah tak berjamaah sebab ada live. So, kalau abah dia balik, abah dia akan jadi imam. Kalau abah tak balik, alum jadi imam. Macam tu. Jadi, 4 beradik ni semayang jemaah sama dengan mak dia. Lepas tu, bila dah habis tu sekarang, pukul 2 tu masing-masing pegang phone, main game. Sampai pukul apa? Sampai pukul 5. Pukul 5 masing-masing solat asar. Lepas solat asar, dia orang semua kena letak telefon dalam box yang dah disediakan. Semua orang main bola. Lopak main bola kat luar tu. Dia main bola dekat mana? Dekat kawasan laman rumah lah. Dekat tepi rumah tu ada kawasan sikit. Dia main bola dekat situ adik-beradik. Bawa peluh-peluh. Main bola, main badminton, suka hati. Kemudian pukul 7, mereka dah masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, masing-masing dah ready. Sebelum azan maghrib, semua dah ready dah nak sampai maghrib sama-sama. Lepas sampai maghrib, masing-masing kita nak dengar mengaji Quran. Lepas mengaji Quran, pukul 9 bergantung kepada permohonan yang diluluskan. Maksudnya apa? Bah, nak ambil telefon boleh tak? Pasal? Sebab malam ni ada homework nak kena siapkan. Okey. Bah, nak ambil phone boleh tak? Sebab apa? Sebab besok sebab besok ada exam. Jadi ingat nak buat dalam kaji. Okey, ambil. Kalau bah malam ni rasa nak main game, tu bergantung pada mood abah dia. Kalau mood abah ada okey, dia lulus. Kalau tak lulus. Dan kebanyakan masa memang tak lulus lah. Kan? Maksudnya, kalau melainkan malam minggu. Kalau malam macam tu hari Jumaat malam Sabtu, macam di belah selatan ni kebanyakan kecuali Johor, memang Sabtu Ahad hujung minggu. Macam di Kedah, Jumaat Sabtu hujung minggu kan. Jadi macam kira malam Jumaat lah. Kan malam Jumaat memang biasa semua mood baik, saya tahu. Tapi ni hari Jumaat malam Sabtu belum tahu lagi. Kan, jadi saya bagi anak ya, ambil. Jadi itu pun setakat jam 10.30 atau 11 malam. Itu saja. Cukup. Sebab kita kena give and take dengan anak kita. Contoh pada satu malam, saya balik pada live, pukul 11 lebih, saya tengok anak saya tak tidur lagi. Saya kata, bukan tak tidur lagi loh. Malam ni ada Euro, Jerman lawan England, dia kata. England lawan Germany, dia kata. Abah tak tengok ke? Walaupun saya tim Germany, saya kata, abah tak larat lah. Tak apalah, Long tengok lah. Saya pun tidur. Tapi saya cakap dengan Long tu, Long, bukan besok ada kelas ke? Ada. Habis tu macam mana? Tak apa, kelas boleh masuk, dia kata tu. Dia pun tengok bola sampai pagi. Jerman kalah masa tu dengan England 2-0. 2-0, 2-1. Lepas tu, saya pun, pagi tu saya tengok anak saya, Alhamdulillah dia bangun subuh macam biasa. Sebab dia tahu, dia dah janji dengan kita. Dia bangun pagi, tapi saya tengok dia masuk kelas, menguap ni. Wah, menguap. Dia ngantuk. Jadi saya cakap dia, malam ni bola mana pula? Malam ni kita nak tengok lah, dia kata. Sebab dia ngantuk. Jadi makna kata tuan-tuan sekalian, makna kita bukannya strict tu sampai kita tak boleh benarkan anak kita nak buat apa dia suka. Tak. Tapi kita kena kawal. Jadual tu tak sama. Saya mungkin dengan tuan-tuan semua, cara menyusun jadual anak berbeza. Tetapi pastikan dia ada masa juga untuk main, kesenggangan untuk relax, dia nak main game. Boleh. Tapi kita kawal masa dia. Wallahualam. Sebagai kesimpulan, untuk beritahu, pergi ke hutan mencari kayu api untuk dijual menyara keluarga. Hormat menghormati amalan terpuji menjadi amalan setiap masa. Mana kata dalam keluarga, hormat menghormati, jangan kita gaduh-gaduh, jangan kita sesungguhnya dalam keluarga ni kita semua nak cari bahagia. Bila bahagia, kita pun hati rasa tenang dan gembira. Masak lemak dengan kelapa dirampih pula boleh sikorok. Cintai ibu, sayangi bapa, pastikan hidup aman sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. InsyaAllah, jaga adab, semua okey. Anak hormat guru, kan? Guru hormat kat kita pun hormat guru. Guru dengan ibu bapa pun jadi boleh buat tim untuk sama-sama develop anak kita menjadi seorang yang berjaya. Tuan-tuan, tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak yayasan menjemput saya malam ni. Rasa nak junjung. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas kesimpulan yang telah dibuat.
walaupun kebanyakannya mungkin kita dah pernah dengar, kita dah pernah belajar kan, tapi bila orang yang sampaikan tu dia punya aura dia tu lain macam, rasanya yang mendengar tu dia lebih terpegun lah, dia rasa nak ikut, nak tiru, nak ikut contoh kan. Jadi atas pujian yang saya bagi tu, boleh tak Ustaz doakan sikit untuk akhirnya ni? Boleh. Sila Ustaz. Jom sama-sama kita doakan, mudah-mudahan kan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma lana fi sakratil maut wa najatan minna wa abdil hisab. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami tergolong di kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, sesungguhnya kami menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak. Tiada siapa yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ini dengan keampunan daripada-Mu, dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya ampunilah kesalahan kami, kejahilan kami dan keborosan kami dalam urusan kami yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami ya Allah. Semua yang demikian itu adalah pada kelemahan kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ampunilah apa yang telah terdahulu kami lakukan, ampunilah apa yang kemudian kami laksanakan, dan ampunilah apa yang kami lakukan secara rahsia ataupun secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang lebih mengetahuinya daripada diri kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta dosa sekalian orang yang beriman. Janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman ya Allah. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha melindungi ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu daripada wabak COVID-19 ini, segala penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka ya Allah. Kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimah-Mu yang sempurna, yang tidak akan dijangkau oleh semua makhluk, sama ada yang baik ataupun yang zalim, daripada segala kejahatan ciptaannya, daripada sesuatu yang turun dari langit, daripada sesuatu yang datang dari yang naik ke langit, daripada kejahatan yang berada di bumi, satu kejahatan yang keluar dari bumi, dan pada segala kejahatan fitnah malam dan siang, melainkan datang bersamanya kebaikan dan kebajikan, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Kaya, hilangkanlah segala kesengsaraan wahai Tuhan bagi manusia. Sembuhkanlah semua yang sakit, sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak mendengar doa-doa kami ini, siapa lagi lah yang akan mendengar doa-doa kami ini ya Allah. Sekiranya Engkau tidak memakbulkan doa-doa kami ini ya Allah, siapa lagi lah yang akan memakbulkan doa-doa kami ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Wallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ucapan jutaan terima kasih khusus saya mewakili pihak Yayasan Islam Negeri Kedah. Ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Syamsul Amri bin Ismail selaku penceramah kita pada malam ni. Alhamdulillah banyak manfaat, banyak ilmu yang kami dapat. Walaupun kita tak dapat bertemu secara bersemuka, secara alamiah saja, tapi kami alu-alukanlah nanti insya-Allah selepas COVID dah reda, insya-Allah sampai di Al-Ustaz singgahlah di Yayasan Islam kami insya-Allah. Jangan segan dan jangan rasa serik untuk bersama dengan kami lagi insya-Allah kalau kami jemput nanti. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas urusan yang kita. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi. Insya-Allah.